Kata Syed Muhammad Anwar Shah Ibn Muazzam Shah Kashmiri, dinding Zulkarnain telah dibina bukan hanya di satu tempat, bahkan di beberapa lokasi yang lain. Pemerintah setiap negara telah membina dinding-dinding yang khusus demi mengelakkan kemarahan puak-puak yang jahat ini. Dan antara yang paling masyhur adalah The Great Wall of China. China, dia memang terkenal dengan Great Wall. Selain daripada terkenal dengan banyak perkara yang malas kita nak sebutkan, mereka amat terkenal dengan Great Wall of China. Keseluruhan panjang Great Wall 21,196 km. Tahun 1346, penggembara Ibnu Battutah mencatatkan bahawa komuniti Islam di Guangzhou sangat percaya bahawa tembok ini ada kaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini sebenarnya dah dibina sejak daripada abad ke-7 sebelum Masihi lagi. Bahkan ada bahagian-bahagian tembok itu yang dibina lebih awal daripada itu. Kata Abu Hayyan Al-Andalusi, dia ni seorang sejarawan yang terkenal, tembok ini dibina 3,460 tahun selepas penurunan Adam AS oleh Faghur of China, namanya Faghur. Selain daripada Great Wall, ada juga di sana Badaling Great Wall dekat dengan Zhangjiakou. Masa tu negeri-negeri di tanah besar China ini seperti di Qin, Wei, Zhao, Qi, Yan dan Zogstan, semua negeri-negeri ini dah bina tembok masing-masing. Apabila Qin Shi Huang dia jajah seluruh kerajaan, dia tubuhkan China tahun 221 sebelum Masihi. Maka ketika itu bermulalah era dinasti Qing. Apa sebab? Mereka nak halang keganasan puak-puak Xiongnu yang datang daripada sebelah utara. Kita cuma kenal tembok sekarang yang dibina oleh Maharaja pertama China, iaitu Qin Shi Huang pada tahun 220 sebelum Masihi dan juga semasa era dinasti Ming. Abad yang ke-14, dinasti Ming merancakkan lagi pembinaan The Great Wall. Sebab mereka terpaksa kukuhkan Great Wall ni, pertama, ketika itu mereka tewas dengan puak-puak Oirats dalam peperangan Tumu. Yang kedua, kerana gagal sekat kemarahan puak-puak Manchurian dan juga Mongolia yang telah menguasai gurun Ordos pada ketika itu. Jadi dinasti Ming telah bina 25,000 watchtowers, menara peninjau. Mereka juga bina Liaodong Wall di kawasan Liaodong untuk kawal kemasukan puak-puak Mongol Oryangan di sebelah barat laut dan puak Jianzhou Jurchen daripada kawasan utara. Doktor dari Mesir ya, saya punya bukunya, judulnya itu khusus Ya'juj dan Ma'juj. Itu saja, tebal bukunya, hardcover, terjemahan bahasa Indonesia. Dia hasil survei dia pribadi mengatakan benteng itu berada di Cina. Benteng Cina itu adalah benteng Ya'juj Ma'juj, karena dia pertemukan antara survei yang disebutkan dalam Al-Quran dengan lapangan. Jadi ternyata benteng Cina itu kalau dikerok, kan itu ada lapisan semen ya, batunya, itu kalau dikerok di dalamnya itu tembaga. Dalamnya itu tembaga. Jadi ayat Al-Quran yang menceritakan dulu Zulkarnain suruh menyusun besi-besi, kemudian disuruh panasin, gitu kan. Nah itu sampai akhirnya begitu panas memerah, lalu disiramin dengan air sehingga menjadi sebuah bangunan yang kuat, gitu. Orang-orang Cina pun tidak pernah tahu itu benteng sepanjang itu siapa yang buat dan berapa biayanya. Ya, mereka cuma mengkhayal bahwasanya begini dan begitu. Bahkan ada keyakinan mereka dibuat oleh dewa-dewa dan seterusnya. Baca tafsir namanya At-Tahrir wa Tanwir. Apa namanya? At-Tahrir wa Tanwir. Nama penulisnya Imam Syekh Tahir bin Ashur. Kata beliau, tembok Ya'juj wa Ma'juj itu adalah tembok Cina. Tahu tembok Cina? Itu tembok Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj itu apa? Mongol. Jadi Ya'juj wa Ma'juj sudah keluar. Mongol menyerang Irak, Bani Abbasiyah. Itulah, jadi tanda hari kiamat Ya'juj wa Ma'juj sudah keluar menurut Syekh Imam Tahir bin Ashur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir. Genghis Khan
Hulagu Khan, Kubilai Khan menyeberangi tembok Cina, masuk ke Irak, menghancurkan umat Islam, mengambil kitab di perpustakaan, mereka campakkan ke sungai Tigris dan sungai Efrat sampai kuda bisa menyeberang dan air sungai hitam karena tintanya luntur. Jadi peristiwa Ya'juj wa Ma'juj sudah keluar. Dalam Islam Ya'juj dan Ma'juj, dalam perjanjian lama Yegog and Magog. Dia akan muncul di tanah Gersa.